Kementerian Kewangan dan Ekonomi memaklumkan bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan Brunei Darussalam's Economic Blueprint towards a dynamic and sustainable economy untuk merancang hala tuju ekonomi negara ke arah mencapai matlamat ketiga Wawasan Brunei 2035 iaitu ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan. Blueprint ini adalah bertujuan untuk dijadikan sebagai dasar garis panduan untuk mensejajarkan dasar-dasar strategi dan inisiatif oleh pihak kerajaan dan sektor swasta ke arah mencapai matlamat ketiga Wawasan Brunei 2035. Dengan kejayaan Economic Blueprint ini akan menjadikan negara Brunei Darussalam beralih dari kebergantungan minyak dan gas kepada ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan dengan menyediakan peluang-peluang pekerjaan yang bermanfaat dan bernilai tinggi untuk rakyat dan penduduk tempatan dan juga penggunaan teknologi terkini sejajar dengan revolusi industri keempat. Penyediaan Economic Blueprint ini mengambil kira pandangan dan perspektif daripada pihak-pihak berkepentingan iaitu sektor kerajaan dan swasta melalui sesi-sesi konsultasi yang telah dijalankan. Bagi mencapai objektif tersebut di atas, 4 matlamat utama makroekonomi adalah dihasratkan seperti berikut. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berdaya tahan yang tidak terjejas oleh perubahan semasa, kepelbagaian ekonomi iaitu meningkatkan sumbangan sektor bukan minyak dan gas, kestabilan makroekonomi iaitu antara lain inflasi yang sederhana, fiskal yang mampan dan lebihan perdagangan dan kadar pengangguran yang rendah. Dalam apa jua usaha pembangunan negara, falsafah Melayu Islam Beraja akan terus dijadikan sebagai panduan. Dalam memastikan matlamat tersebut tercapai, 6 aspirasi telah pun dikenal pasti dalam Economic Blueprint iaitu perniagaan yang produktif dan bertenaga, rakyat yang berkemahiran, serba boleh dan inovatif, ekonomi terbuka dan berhubung dengan global. Persekitaran yang mampan, infrastruktur ekonomi yang berkualiti tinggi dan berdaya saing dan tadbir urus yang baik dan perkhidmatan awam yang cemerlang. Bagi mencapai aspirasi tersebut, pendekatan whole of nation yang sejajar adalah penting dalam penglibatan semua pihak iaitu sektor swasta akan menjadi daya penggerak ekonomi negara, sektor kerajaan akan terus memainkan peranannya sebagai pemudah cara dalam menjayakan pembangunan negara ini, pelabur dari dalam dan juga luar negara berperanan dalam memperkenalkan industri-industri baru dan orang ramai iaitu rakyat dan penduduk di negara ini perlu mengamalkan budaya berkarih, berjarih, belurih. Brunei Darussalam Economic Blueprint boleh didapati dengan melayari www.mofi.gov.bn. 20 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dengan tiada kes jangkitan baharu COVID-19 dicatatkan hari ini. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan kekal 172 kes dengan kes yang sembuh seramai 149 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020 iaitu 245 hari yang lalu, manakala jumlah kes impon sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 31 kes. 721 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala seramai 10,679 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Sementara itu, 368 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 84,448 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan
dan talian kesihatan 148. Sementara itu, 4 premis perniagaan dikenakan denda kompaun keseluruhannya sebanyak RM650 setelah didapati tidak mematuhi arahan-arahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan dan agensi-agensi kerajaan lainnya. Ia adalah hasil operasi merati dari 28 Disember 2020 hingga 3 Januari 2021 di premis-premis perniagaan di keempat-empat daerah melibatkan pegawai-pegawai penguatkuasaan kesihatan dari Unit Penguatkuasaan Kesihatan Kementerian Kesihatan. Antara kesalahan yang dikenakan kompaun adalah pengendali dan penyedia makanan premis-premis berkenaan tidak memakai sungkup muka, kaki tangan premis-premis tukang gunting rambut dan premis-premis establishment kecantikan dan kesihatan tidak memakai sungkup muka dan tiada kod QR Brew Health. Orang ramai terutama para pengurus dan kaki tangan premis-premis perniagaan sekali lagi diingatkan untuk mematuhi arahan-arahan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan dan agensi-agensi kerajaan lainnya. Pengurus perniagaan hendaklah memastikan pengendali, penyelia makanan dan kaki tangan memakai sungkup muka, melaksanakan tanggungjawab sosial masing-masing dan membudayakan langkah-langkah pencegahan penularan COVID-19. Mendapatkan kod QR Brew Health yang khusus bagi premis-premis mereka dan mencetak kod QR serta dilekatkan di kawasan yang mudah diimbas oleh pelanggan. Menggunakan aplikasi Premis Scan bagi memudahkan pelanggan-pelanggan yang tidak menggunakan aplikasi Brew Health di telefon bimbit mereka, mengamalkan langkah-langkah kebersihan di dalam premis perniagaan dan premis makanan diingatkan untuk mengikut garis panduan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan jika menyediakan makanan secara buffet. Kementerian Kesihatan memaklumkan mengenai perubahan waktu operasi bagi talian harapan 145 yang akan bermula pada 1 Februari 2021. Bermula tarikh tersebut, talian harapan pada hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu akan beroperasi bermula pukul 8 pagi hingga 11 malam. Manakala pada hari Jumaat, Ahad dan hari kelepasan awam, waktu operasi akan bermula pukul 10 pagi hingga 4 petang. Maklumat lanjut, hubungi talian Darussalam 123 pada bila-bila masa. Lebih 2,000 pelajar PRA memulakan sesi persekolahan di lebih 100 buah sekolah rendah kerajaan hari ini. Ikuti bahannya selepas petikan titah ini. ...2,388 orang pelajar PRA telah memulakan sesi persekolahan di 117 buah sekolah rendah kerajaan seluruh negara pada tahun ini. Di daerah Brunei dan Muara, seramai 1,574 orang murid prasekolah telah memulakan sesi persekolahan hari ini. Antara sekolah yang menerima kemasukan ialah Sekolah Rendah Katok B. Dalam temu bual bersama RTB, Awang Haji Muhammad Nikman bin Haji Muhammad Isa, Guru Besar Sekolah Rendah Katok B berkata, sekolah berkenaan telah menerima seramai 55 orang pelajar PRA. Di samping itu, beberapa persiapan turut dibuat bagi sesi persekolahan tersebut. Sebelum menerima pelajar prasekolah masuk, pertamanya pada tahun lepas guru-guru telah pun mengadakan sesi orientasi pada awal bulan 11 tahun lepas untuk tujuannya adalah agar pelajar-pelajar tersebut biasa dengan keadaan sekolah. Dan pada tahun ini juga guru-guru prasekolah telah pun membuat persediaan rapi dengan membahagi pelajar berkenaan kepada 3 kelas di samping penyediaan kelas-kelas yang kondusif agar pelajar-pelajar pada tahun ini akan dapat belajar dengan lebih kondusif, tenang dan tenteram dan bersedia untuk menghadapi alam persekolahan. Bagi langkah keselamatan, para pelajar akan menjalani pemeriksaan suhu badan sebelum memasuki kawasan sekolah bagi memastikan mereka sihat semasa sesi pembelajaran.
Seperti di daerah lain, daerah Blain juga sibuk menerima kemasukan pelajar pra di beberapa buah sekolah. Tahun ini, daerah Blain merekodkan 346 kemasukan pelajar pra di 16 buah sekolah. Pagi tadi, kru RTB sempat meninjau ke Sekolah Rendah Pengiran Setia Negara Pengiran Muhammad Yusof Seria yang pada tahun ini menerima kemasukan 37 murid pra. Sebelum memulakan persekolahan, murid-murid dikendaki menjalani orientasi yang bertujuan untuk membiasakan mereka dengan suasana persekolahan. Selain itu, program tersebut adalah sebagai persediaan bagi para guru untuk menerima kemasukan murid baharu. Sekolah ini adalah berfokuskan kepada belajar melalui bermain. Maksud saya bermain itu ialah bermain yang secara terarah. Okey, mesti ada kaitannya. Whatever diorang bermain itu mesti ada relevannya dengan pembelajaran. Di daerah Tutung, seramai 371 orang murid prasekolah memasuki sesi persekolahan pada tahun ini. Tinjauan RTB ke Sekolah Rendah Perpindahan Kampung Bukit Beruang 2 mendapati seramai 43 orang murid prasekolah baharu memulakan sesi persekolahan tahun ini. Menurut guru besar sekolah berkenaan, pelbagai persediaan telah dibuat bagi menerima kemasukan murid-murid baharu seperti memberikan takliman kepada para ibu bapa dan penjaga serta program orientasi untuk murid-murid prasekolah. Mereka telah didedahkan dengan beberapa task ataupun aktiviti seperti kraft tangan, nyanyian dan sebagainya. Di samping itu mereka telah pun juga menjalani sesi sesuai kenal. Mereka telah di suasana persekitaran sekolah, jadi mengetahui di mana guru-gurunya berada, di mana kelasnya, di mana tempat duduknya. Jadi hopefully lah dengan adanya pendanaan awalan ni, murid-murid prasekolah ini akan mendapat satu pengalaman yang baru dan menyeronokkan ini. Di daerah Temburong, 10 buah sekolah menerima kemasukan 97 murid pra pada tahun ini. Bermula peringkat prasekolah, murid-murid diterapkan dengan perkembangan menyeluruh sebagai persiapan bagi mereka meneruskan pendidikan ke peringkat seterusnya. Selain itu, para guru juga memainkan peranan penting dalam mendidik para murid. Pendidikan awal kanak-kanak adalah selalunya basic things lah yang diorang patut tahu, yang patut diorang diajarlah dulu. Kemudian baru kepada awal literasi, awal numerasi sama awal sains lah. Semua diorang akan diberikan pendedahan kepada benda-benda yang ada di sekeliling diorang lah. Cabaran yang paling yang dihadapi ialah apabila kanak-kanak tu sukar untuk mau datang sekolah, which is diorang menangis lah. Tapi selama kelamaan diorang ini akan mudah akhirnya terbiasalah dengan situasi macam situasi datang ke sekolah itu. Satu operasi serbuan hasil kolaborasi keanggotaan Unit Penumpasan Perjudian dan Pencegahan Maksiat serta Unit Siasatan Pecah Rumah dan Curi Kereta Jabatan Siasatan Jenayah Pasukan Polis di Raja Brunei PPDB pada 5 Januari 2021 berhasil menyerbu kegiatan perjudian katam-katam di ruang luar rumah di skim Tanah Kurnia Rakyat Jati, Kampung Mata-Mata, Katuk B, Gadong. 10 orang individu berjaya ditahan semasa operasi berkenaan yang terdiri daripada 9 orang warga negara tempatan dan seorang warga negara asing yang berumur dalam lingkungan 30 hingga 62 tahun dipercayai sedang leka bermain perjudian tersebut. Kesemua tangkapan serta barang-barang bukti dibawa ke Jabatan Siasatan Jenayah untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Akta Rumah Judi Terbuka Penggal 28. Kerjasama orang ramai dalam menyalurkan maklumat. Sepasang suami isteri berdepan dengan detik-detik cemas apabila kenderaan mereka dilarikan oleh seorang individu yang tidak dikenali bersama 3 orang anaknya yang masih berada di dalam kenderaan tersebut. Kejadian berlaku di hadapan sebuah pasaraya di kawasan Lumut, daerah Blaid. Timbalan Penguasa Polis Muhammad Amiruddin bin Haji Tunjang, Ketua Unit Perhubungan Awam Pasukan Polis di Raja Brunei, seterusnya menjelaskan. Dalam kejadian yang berlaku pada 5 Januari 2021 sekitar jam 11 malam, mangsa telah meninggalkan 3 orang anaknya yang berusia 4 hingga 10 tahun di dalam kenderaannya dengan enjin yang masih hidup bertujuan untuk membeli barang dapur di dalam kedai itu.
Kereta mangsa yang dipandu, suspek telah didapati memecut lari, meninggalkan tempat tersebut dan kemudiannya berjaya dikesan di kawasan lapangan terbang antarabangsa Berakas. Kesemua mangsa di dalam keenderaan dalam keadaan selamat manakala suspek berhasil ditahan dan dibawa ke balai polis untuk siasatan lanjut. Suspek merupakan seorang lelaki warga negara asing yang berumur 34 tahun. Sehubungan itu, pasukan polis di Raja Brunei mengingatkan orang ramai untuk sentiasa peka dan tidak meninggalkan kenderaan dalam keadaan enjin yang masih hidup. Pasukan polis di Raja Brunei memohon kerjasama orang ramai untuk mengesan seorang pekerja perempuan yang dilaporkan lari dari majikan. Ana Sri Rahayu, seorang pembantu rumah warga negara Indonesia berumur 29 tahun, memegang pasport bilangan AU 666127. Sebarang maklumat mengenainya hubungi Balai Polis Muara, Daerah Polis Brunei dan Muara di talian 2770142 atau talian kecemasan polis 993 atau mana-mana balai-balai polis yang berdekatan. Novel Aku Tidak Bersalah merupakan percubaan pertama Dino MN atau nama sebenar Awang Haji Bidin bin Haji Muhammad Noor dalam bidang karya kreatif prosa selain daripada penerbitan puisi iaitu sajak. Sebagai seorang penulis yang berpengalaman, Dino MN dapat mencerna beberapa isu yang rancak bermain dalam kehidupan antaranya ekonomi, sosial, budaya, manusia dan kemanusiaan. Menerusi novel Aku Tidak Bersalah, penulis berusia 71 tahun itu telah berjaya mencabar minda dan membawa pembaca untuk ikut serta dalam alur perjalanan cerita atau isu yang dipaparkan dengan bermain emosi. Ini berkonsepkan kehidupan kekeluargaan yang saya adun dari mana-mana keluarga, dari mana-mana kisah di luar sana. Kita jadikan di tempat kita sendiri, di suasananya di tempat kita sendiri, dan ia ada menimbulkan soal moral, soal kekeluargaan, soal tangkapan sesetengah orang terhadap seseorang yang mereka baru dikatakan baru terdakwa, maka masyarakat terus saja menghukum mereka bersalah. Padahal sebenarnya mereka belum bersalah sebelum ada bukti kenyataan yang ia bersalah. Novel dengan 117 muka surat ini dihasilkan dalam tempoh yang agak lama. Selain menambah koleksi bacaan sastra, novel berkenaan di hasrat dapat menarik lebih ramai penulis-penulis muda untuk menceburi dan bergiat aktif dalam bidang kreatif penulisan. Kira-kira mungkin 2-3 tahun lah. Pada tahun 2002 mungkin saya sudah mulai sedikit terkendala, tapi nasib baik yang masih berada di dalam laptop, dalam komputer riba. Jadi senang saja asal buka lihat ditambah dan sebagainya. Dan apabila aktif semula, saya mencerna sekali apa kejadian-kejadian yang berlaku, saya adun semula.